Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-355 bersama dengan saya Umar Aziz. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mempertemukan kita dalam pertemuan Hayati Quran, pertemuan di mana kita akan sama-sama menelusuri penghayatan dan mengambil pengajaran daripada kalamullah. Dan sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Kak Jamalia Manap, Kak Amimah, Muslimah, Khadijah, Ayahman, Rin Khairil, Norisa, Kak Laila Umar, Ana Sukaimi, Kak Safia Sapian, Rukumah Yusuf, Yaya Lia, Norazia Mukhtar, Siti Mazura, kemudian Princess of Tengku Abdullah, Zimah Don, Faridah Ismail, kemudian Kak Nur Hayati Yahya, Zainun Hadi, Hamidah, dan juga Tuan Nur Rahim Sharif, Rohana Abdul Jalil, Rohani Abdul Jalil, Syed Mahizan, Kak Zakia Muhammad Nin, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Amin amin. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama adalah untuk sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Maka pada pertemuan pagi ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-141 daripada surah yang ke-6 Al-An'am, bermula daripada ayat yang ke-105. Kita telah tiba pada ayat yang ke-105. Ahlan kepada semua. Lalu mohon jasa baik kepada yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan juga sebar luas. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Maka pada muka surat 141 daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6, daripada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 kita belum baca lagi lalu kita lihat daripada ayat yang ke-5. Maka pada ayat yang ke-5 Allah Subhanahu wa taala menerangkan berkenaan tentang golongan yang mana pada waktu itu diperdengarkan kepada mereka Al-Quran. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mana pada waktu itu wahai Muhammad, Allah dah sebut pada ayat 104, qad ja'akum basairu min rabbikum, telah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran, antaranya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Maka ketika mana datangnya kepada mereka Al-Quran, yang mana pada ayat 105
firman Allah Subhanahu wa taala akan ada dua golongan yang berhadapan dengan Al-Quran. Sebab itu firman Allah, wa kadzalika, dan demikian itu, nusarrifu, kami berulang-ulang kali menjelaskan al-ayat, ayat-ayat yang menunjukkan tentang keagungan Allah, keesaan Allah. Lalu ketika mana Allah Subhanahu wa taala berulang kali membawakan ayat yang padanya adanya dalil, adanya bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu firman Allah Subhanahu wa taala akan ada dua golongan manusia. Siapakah mereka? Yang pertama, golongan yang masih lagi memberi alasan untuk beriman, lalu pada waktu itu mereka berkata waliyaqulu darasta. Dan ada satu lagi golongan yang mereka tahu ini adalah benar, dan pada waktu itu mereka beriman. Itulah golongan walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Maka sebab itulah dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, ketika mana Allah membawakan dalil-dalil, ayat-ayat tentang keesaannya, jangan menyekutukannya. Sebab itu Allah sebut nusarrif berulang kali, berkali-kali kami menerangkan, kami menjelaskan. Lalu bukan dia sekali dua. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am, berkali-kali Allah sebut tentang sembah Allah, Allah sebut tentang nikmat-nikmat Allah, Allah sebut jangan mensyirikkan Allah, berulang kali dalam surah Al-An'am sahaja, apatah lagi pada seluruh Al-Quran. Maka ketika mana walaupun dalil itu diterangkan dengan jelas, diterangkan dengan daripada pelbagai sudut, dengan pelbagai cara, firman Allah Subhanahu wa taala, masih lagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan, orang-orang yang ingkar, maka pada waktu itu mereka menolak semuanya dengan memberi alasan. Maka pada waktu itu mereka berkata waliyaqulu, wa dan li, agar, supaya, yaqulu, mereka berkata darasta, engkau telah belajar semua ini wahai Muhammad. Darasta, engkau telah belajar wahai Muhammad. Apakah maksud daripada ungkapan orang-orang Quraisy yang mana pada waktu itu waliyaqulu darasta, dan mereka berkata yang engkau wahai Muhammad telah belajar? Apa maksud daripada ungkapan ini? Maksud daripada ungkapan ini adalah orang Quraisy pada waktu itu, orang-orang yang enggan beriman pada waktu itu, mereka cuba memberi alasan untuk mereka tidak beriman dengan mereka mengatakan Al-Quran yang Nabi SAW perdengarkan itu bukan daripada Tuhan, tetapi itu adalah rekaan baginda Nabi SAW. Al-iyadzubillah. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, pada waktu itu ungkapan daripada orang Quraisy ini bermaksud firraddi alaik, untuk mereka menjawab dan memberi alasan untuk tidak beriman kepada kamu. Innaka ya Muhammad, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, qad qara'tal kitab, engkau telah belajar dan membaca buku-buku daripada ahlul kitab, wa ta'allamta minhum, kamu belajar daripada mereka, dan pada waktu itu kamu bawakan itu dan kamu dakwa sebagai daripada Tuhan, padahal tidak, itu adalah rekaan kamu semata-mata. Maka daripada sini maksud daripada waliyaqulu darasta adalah orang-orang yang tak nak beriman itu, mereka memberi alasan Muhammad ini bukan Quran. Darasta, engkau belajar ini. Lalu belajar daripada siapa? Maka sebab itu Abdullah bin Abbas punya pandangan, waktu itu orang-orang Quraisy mendakwa baginda Nabi SAW telah belajar ini daripada hamba-hamba berbangsa Nasrani yang ada di kota Mekah. Sebab itulah disebutkan di sini daripada kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, belajar daripada siapa? Darasta, belajar daripada siapa yang didakwa oleh orang Quraisy. Maka maksud kata Abdullah bin Abbas, qala ibn Abbas ay ta'allamta min yasar wa khair, engkau wahai Muhammad belajar daripada dua orang hamba Nasrani ahli kitab yang berada di Mekah. Itu maksud yang pertama.
dalam apa kata farra, maksud daripada tuduhan orang Quraisy yang Nabi belajar akan Al-Quran ini adalah Nabi belajar dengan orang-orang Yahudi yang merupakan ahli kitab. Maka ini ada dua pandangan. Abdullah bin Abbas mengatakan orang Quraisy mendakwa Nabi belajar daripada Khair dan juga Yasar yang merupakan hamba-hamba yang berada di Mekah. Kata Farra tidak. Mereka menduduh Nabi belajar daripada orang-orang Yahudi. Dan sebenarnya banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang tuduhan-tuduhan orang-orang yang tak nak beriman, orang Quraisy yang enggan dan ingkar daripada beriman, yang mana mereka mengatakan baginda Nabi SAW pada waktu itu mereka reka Al-Quran. Sebagai contoh, untuk lebih jelas maksud daripada waliyaqulu darasta ini, maka kita lihat juz yang ke-18 sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, juz yang ke-18 daripada surah Al-Furqan. Allahumma salli ala. Okey, pada muka surat 360. Pada muka surat 360. Muka surat 360. Lalu mohon sahabat-sahabat catat muka surat 360 surah Al-Furqan, surah yang ke-25 pada ayat yang ke-4 dan 5. Pada ayat yang ke-4 dan 5. Ini antara tuduhan-tuduhan mereka yang Allah sebutkan pada surah yang lain. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 360 daripada surah Al-Furqan yang ke-25 ayat yang ke-4 dan juga 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazina kafaru, dan orang-orang yang kufur, yang ingkar dan enggan. Lalu daripada sini kita nampak kenapa mereka mendakwa Al-Quran ini adalah bukan daripada Nabi, bukan kerana mereka tak percaya, mereka tahu itu daripada Allah. Sebab itu mereka tak boleh nak buat sama seperti Al-Quran. Walaupun pada waktu itu mereka punya pengetahuan sastra bahasa Arab sangat tinggi, namun mereka pada waktu itu tidak boleh bawa sama seperti Al-Quran. Dan Allah cabar mereka, kalaulah benar Al-Quran ini adalah rekaan baginda Nabi SAW, bawakan ayat yang sama, surah yang sama seperti mana Al-Quran. Dan mereka tak mampu. Lalu mereka tahu ini bukannya ciptaan manusia, namun sebenarnya ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada ayat ni kita nampak kenapa mereka berkata begitu. Allah jelaskan, wa qala allazina kafaru, kerana mereka pada waktu itu enggan, mereka kufur, mereka ingkar. Firman Allah, wa qala allazina kafaru, wa qala, dan telah berkata allazina, orang-orang yang kafaru, kufur, ingkar dan juga enggan, in, tidaklah, hadza, ini, iaitu Al-Quran, illa, kecuali, ifkun, rekaan, pembohongan, iftarahu, yang telah direka-reka, yang telah diada-adakannya, wa a'anahu, dan membantu Nabi, membantu Muhammad, alaihi, di atas untuk mereka Al-Quran ini, qaumun, satu kaum, akharun, yang lain, iaitu ahli kitab. Lalu mereka mendakwa ini bukan daripada Tuhan, ini adalah iftarah, Muhammad reka. Lalu tak payah nak beriman, Muhammad reka, ini bukan daripada Tuhan. Maka pada waktu itu firman Allah, faqad, maka sesungguhnya, ja'u, mereka telah datang membawa, zulman, satu kezaliman, kerana mereka tolak kebenaran, wazura, dan mereka membawa pendustaan, kerana mereka pada waktu itu mendakwa Nabi SAW yang mereka Al-Quran bukan daripada Tuhan. Ini adalah satu pendustaan. Maka kemudian mereka katakan juga pada ayat yang kelima, waqalu, dan mereka berkata, asatirul awwalin, apa yang ada dalam Al-Quran daripada kisah-kisah yang sepatutnya diambil pengajaran, mereka kata itu semua kisah bohong. Asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Iktatabaha, yang mana dia, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW, telah pada waktu itu minta untuk seseorang tuliskan.
fahiyatumla, maka pada waktu itu ditulis dalam keadaan dibacakan kepadanya bukratan wa asila, siang dan malam. Ini adalah Muhammad pada waktu itu reka-reka, siang dan malam Muhammad reka Al-Quran. Al-a'yadzubillah, maka ini adalah tuduhan yang berat yang Allah sebut zulman wa asira, yang pada waktu itu dituduh oleh orang-orang musyrik Mekah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada satu lagi ayat yang lain yang mana ada di dalam juz yang ke-14. Bagaimana mereka pada waktu itu menuduh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu mereka reka Al-Quran. Lalu banyak lagi sebenarnya ayat-ayat, namun kat sini Allah bawakan ringkas. Bila kami jelaskan berkali-kali akan sesuatu kebenaran, akan sesuatu perkara, maka akan ada dua golongan. Golongan yang pertama, mereka beri alasan untuk tak beriman, waliyaqulu darasta. Ini juga pengajaran untuk kita. Apabila sesuatu kebenaran itu diterangkan, apabila sesuatu perkara benar itu pada waktu itu dijelaskan, akan tetap ada dua golongan. Maka takkan ada yang mana semua terima. Takkan ada. Kerana ada sifat yang manusia itu dia tidak mahu menerima kebenaran. Maka daripada sini juga pengajaran untuk kita. Ada sahaja ketika mana kebenaran itu muncul, akan ada dua golongan. Itulah dia golongan yang menolak dan sentiasa memberi alasan yang Allah sebutkan dengan perkataan pendek, waliyaqulu darasta. Mereka berkata darasta, Muhammad telah belajar. Namun ada golongan yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang golongan yang kedua. Maka pada waktu itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang golongan yang kedua, walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, wa dan li, supaya agar. Lalu ini kembali kepada wa kadzalika nusarriful ayat, dan demikian itu kami berulang kali menjelaskan ayat-ayat kami. Kenapa berulang kali Allah jelaskan ayat-ayatnya? Kerana ada orang yang akan ambil pengajaran. Moga Allah jadikan kita daripada golongan ini. Firman Allah, wa dan li, supaya agar, nubayyina, kami menjelaskan, hu, ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi, kepada siapa? Li, untuk qaumin, satu kaum, satu golongan, ya'lamun, yang mengetahui. Lalu apakah yang maksud daripada ya'lamun ini? Maka kata dalam tafsir Al-Wasit menyebut, ianya adalah ringkasan, iaitu ya'lamunal haq, untuk orang yang tahu yang benar itu adalah benar, fayattabi'unahu, maka pada waktu itu mereka akan ikut yang benar, wal batil, dan mereka mengetahui yang batil, fayajtanibunahu, maka mereka akan menjauhinya. Maka ini adalah golongan yang kedua, iaitu golongan-golongan yang mana dia tahu benda itu salah, dia tinggalkan. Ya'lamunal haq, dia tahu benda itu betul, fayattabi'unah, lalu dia ikut. Maka ini golongan yang baik. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, berulang kali kami menjelaskan ayat-ayat kami, wa kadzalika nusarriful ayat, berulang-ulang kami jelaskan ayat-ayat kami. Lalu akan ada dua golongan. Golongan yang tetap memberi alasan walaupun dah berkali-kali dijelaskan. Lalu mereka mendakwa, waliyaqulu darasta, engkau belajar ni semua wahai Muhammad, ini bukannya daripada Tuhan, ini adalah rekaan kamu. Al-a'yadzubillah, mereka masih lagi memberi alasan untuk beriman. Maka mereka ini adalah orang yang pada waktu itu Allah berfirman pada ayat 104, wa man amiya, orang yang membutakan mata mereka dengan berpaling daripada kebenaran, fa'alaiha, maka pada waktu itu kemudarat dan juga keburukan, penolakan itu akan kembali kepada mereka. Namun ada golongan yang kedua, yang mana firman Allah, walinubayyidahu, dan supaya kami jelaskan, kami terangkan ayat-ayat yang telah berulang kali kami jelaskan kepada mereka, liqaumi ya'lamun, untuk golongan yang tahu, dalam kurungan tahu apa? Tahu yang benar lalu ikut, tahu yang salah lalu tinggal. Tahu bukan sekadar tahu, kerana orang-orang musyrik Mekah juga tahu namun mereka berpaling. Lalu sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, apakah maksud ya'lamun?
ay ya'lamuna al-haq fayattabi'una, tahu yang benar lalu dia ikut. Wa ya'lamuna al-batil fayajtanibuna, tahu yang batil, yang salah, lalu mereka tinggalkan. Maka daripada sini kita nampak, inilah maksud daripada ayat ini, menerangkan tentang dua golongan. Kita nak jadi golongan yang mana? Golongan yang tahu yang benar itu benar lalu ikut, yang tahu yang batil itu adalah batil lalu tinggalkan. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah golongkan kita daripada kalangan mereka. Maka ini adalah yang mana kita nampak berkenaan tentang dua golongan yang apabila mendengar Al-Quran, ada yang mengambil pengajaran dan ada yang pada waktu itu tetap berpaling. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Maka di sini pada ayat 106, summa amara Allah taala, kemudian Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyastamirra, agar berterusan, fi da'wati, pada dakwah baginda, duna, tanpa pada waktu itu memperdulikan akan kesombongan orang-orang yang tetap memberi alasan untuk tidak beriman. Lalu kita dah nampak tadi ada dua golongan. Lalu ayat yang ke-104 menyebut Allah sentiasa mendatangkan bukti-bukti kebenaran. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Antaranya adalah Al-Quran. Maka ayat 105 kita dah nampak bila Al-Quran itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyebut tentang Allah, tentang kebenaran, akan ada dua golongan. Lalu adakah manusia itu bila adanya dua golongan, golongan yang menentang dan juga golongan yang diterima, yang menerima, lalu adakah bila adanya golongan yang menentang ini dia patut ambil peduli? Golongan yang menentang ini dia patut pada waktu itu rasa sedih, murung, rasa nak tinggalkan dan sebagainya. Adakah patut begitu? Adakah bila tiba pada golongan-golongan yang engkar, yang menolak ini, maka pada waktu itu terasa, lalu terduduk, lalu nak meninggalkan dakwah? Maka firman Allah pada ayat 106 ini, kata para ulama tafsir, Allah perintahkan baginda Nabi SAW jangan pedulikan orang-orang yang ta'annud daripada kalangan musyrikin, orang-orang yang sombong daripada kalangan musyrikin. Jangan pedulikan mereka. Sebab itu firman Allah, ittabi', ikutlah kamu wahai Muhammad, ma, apa-apa yang uhiya, telah diwahyukan, ilaika, kepada kamu, min, daripada rabbika, Tuhan kamu. Lalu firman Allah, wahai Muhammad, jangan peduli tentang kesombongan orang yang engkar, tentang ejekan orang yang engkar, tentang alasan yang diberikan oleh orang yang engkar. Firman Allah, ittabi', ikutlah kamu wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Apa jua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kamu buat. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, ai alaika ya Muhammad, hendaklah kamu lazimkan wahai Muhammad, antudawima, untuk kamu teruskan, ala tabligh risalatik, untuk menyampaikan kerasulan kamu, muttabi'an, mengikut kamu pada waktu itu apa yang Allah telah perintahkan kepada kamu. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan, untuk tabligh risalah, menyampaikan, menyebarkan risalah baginda. Maka wahai Muhammad, ya, akan ada orang yang mengejek, waliyaqulu darasta, ini semua Muhammad belajar sendiri, lepas tu dia mengata ini daripada Tuhan. Maka itu biasa dengar pada setiap zaman, pada setiap keadaan. Lalu pengajaran daripada sini adalah, kalaulah apa yang kita buat itu betul, maka apabila ada orang yang mengecam, ada orang yang pada waktu itu masih lagi mengejek, masih lagi memberi alasan,
maka kita ingatlah ayat 105 ini seperti mana firman Allah kepada baginda Nabi, teruslah buat apa yang baginda diperintahkan, apa yang kita diperintahkan, menyebarkan yang baik, menyebarkan pada waktu itu yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Firman Allah, ittabi, ikutlah kamu wahai Muhammad, ma uhiya, apa yang telah diwahyukan, ila, kepada, kamu, min, daripada, rabbika, Tuhan kamu. Lalu jangan ikut apa yang manusia ejek dan kata. Ikut apa yang Allah suruh. Ittabi, ikut apa yang Allah suruh. Jangan ikut apa yang manusia kata, yang manusia berikan alasan, yang manusia ejek dan juga kecam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa kena ikut apa yang Allah perintahkan? Firman Allah, la ilaha illahu, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Lalu sembah Dia, ikut Allah. Janganlah pada waktu itu ikut orang yang memberi alasan, ikut kepada orang yang pada waktu itu menolak dan juga tidak mahu beriman. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'arid, dan berpalinglah kamu wahai Muhammad, an, daripada al-musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang pada waktu itu memberi alasan, mengejek kamu seperti mana pada ayat 105, maka berpaling daripada mereka. Janganlah engkau pada waktu itu memperduli dan risau tentang mereka. Apa yang Allah suruh kamu buat dengan menyampaikan risalah, ittabi, itu kamu buat. Kerana la ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Lalu bagaimana pula tentang orang-orang yang ingkar, enggan dan pada waktu itu mengejek dan memberi alasan? Firman Allah, wa'arid anil musyrikin, berpaling daripada mereka. Pengajaran untuk kita bahawa dalam kehidupan ketika mana pada waktu itu adanya situasi seperti ini berlaku kepada kita, tak payah pada waktu itu kita bersusah payah nak menjawab setiap satu daripada kecaman, daripada tuduhan, daripada alasan yang diberikan. Tak perlu untuk menjawab. Kadang-kala manusia ambil berat, maka pada waktu itu dia nak menjawab. Dan bila nak menjawab, maka pada waktu itu lagi teruk dia dihalang, lagi teruk dia dikecam, lagi teruk ujian yang kena padanya. Maka Allah ajar, apabila ada situasi seperti ini, seperti yang berlaku kepada Nabi, dan kita tahu kita berada pada yang benar, maka pada waktu itu apa yang perlu buat? Allah tak sebut kepada Nabi, wahai Muhammad, jawab mereka. Wahai Muhammad, berikan jawapan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'arid, berpaling sahaja daripada mereka. Kadangkala kepada orang yang tak nak ini, kita habiskan masa untuk mereka. Padahal banyak lagi orang yang nak, padahal banyak lagi orang yang percaya kepada kita. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Dalam hidup kita pasti akan ada dua golongan. Orang yang terima dan percaya pada kita, dan pada waktu itu orang yang tak suka, benci dan juga menolak walaupun benda yang benar yang kita sampaikan. Lalu Nabi yang merupakan manusia yang paling baik akhlaknya pun itu yang baginda hadapi. Maka sebenarnya setiap manusia akan ada situasi. Lalu waktu itu apa pengajaran dia? Adakah kita nak habiskan masa kita pada waktu itu sibuk nak memberi alasan, nak menerangkan, nak pada waktu itu memberi jawapan pada setiap persoalan, pada setiap perkara yang ditimbulkan oleh orang-orang yang enggan, orang-orang yang pada waktu itu mereka memang pada waktu itu tak suka dengan apa yang kita lakukan, walaupun perkara itu benar, ataupun kita berpaling. Maka sebenarnya Allah tegaskan wa'arid, berpaling sahaja. Sebab mereka bukan tak tahu benda itu adalah benar. Mereka bukan tak tahu benda itu adalah hak. Tetapi memang sifat mereka begitu, sentiasa memberi alasan. Sebab itu firman Allah, wa'arid, wahai Muhammad, tak payah pedulikan mereka. Buat kerja kamu, ittabi', apa yang Allah suruh buat. Dan berkenaan tentang tentangan daripada orang-orang musyrik yang sentiasa memberi alasan, wa'arid, berpalinglah kamu wahai Muhammad anil musyrikin, daripada mereka.
Kalau tidak, kebanyakan daripada kita bila berada pada situasi baginda ini, benda yang Allah suruh menjadi terabai. Benda yang sepatutnya kita buat menjadi terabai. Kenapa? Sebab kita sibuk melayan akan golongan-golongan ini, sibuk melayan orang yang mana pada waktu itu bersifat begitu. Moga Allah pelihara dan jaga. Lalu seterusnya pada ayat yang ke-107, yang mana yang ini kita sambung esok insya-Allah. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama untuk yang kali pertama jemput join grup Telegram Kuliah Umar Aziz UMAR. Mohon sahabat-sahabat yang dah join, bantu catat di ruang komen Telegram Kuliah Umar Aziz. Kadang-kala bila ejaannya salah, maka pada waktu itu ada yang mana tak jumpa. Lalu hanya perlu buka Telegram. Kalau dah ada Telegram, search Kuliah UMAR Umar Aziz, maka kat situ mohon jemput join. Ada banyak perkongsian yang kita share dan kongsikan. Lalu moga-moga mendapat manfaat juga daripada situ. Dan kepada para sahabat yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu sharekan program-program yang kita akan lakukan pada bulan Ramadan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. Kita jumpa jam 9 nanti dalam perkongsian Syama'il insya-Allah.